Assalamualaikum. Kita jumpa lagi hari ni. Isu apa yang tergempar sangat ni? Bang Jebat, mana suara? Mana suara? Video sikit. Ni aku buat video. Pasal apa? Covid punya pasal. Kan? Ini kita bukan nak buat sebaran maklumat palsu ke apa, tak ada. Kita nak tengok benda ni secara rasional je. Kan? Logik dan rasional bagi kesedaran pada masyarakat. Aku tak peduli kau orang menteri ke, kau orang politik ke, kau siapa ke. Kalau menjahanamkan rakyat, menyusahkan rakyat, kalau aku bersuara. Nak bubuh lokap ke, nak bubuh mana ke, nak campak sungai ke, nak upah orang bunuh ke, lantak kau orang lah. Aku tak ada peduli punya. Kan? Aku duk diam pun kau orang kacau juga aku. Kan? Baik aku bersuara. Sekurang-kurangnya ada manfaat untuk rakyat. Kan? Walaupun aku bukan menteri, walaupun aku bukan YB. Kan? Silat-silat air bulan, korang yang duk bertelagah main politik entah apa-apa ni, aku buat satu parti cat kepala lembu je. Habis semua rakyat datang sokong aku. Sebab apa? Bosan dengan perangai korang. Kan? So, kita tengok. Kenapa sekarang ni kerajaan dia tak berani nak buat PKP? Kan? Kenapa dia tak berani? Padahal aku difahamkan angka mencecah 400 lebih, ratusan lebih ni. Dia tak buat PKP. Dulu mula-mula Covid masuk Malaysia ni, kes belum sampai 100. PKP habis satu Malaysia. Sekarang kenapa dia tak berani buat PKP? Kau tahu pasal apa? Kalau dia PKP lagi sekali satu Malaysia ni, bankrupt Malaysia ni. Kau tahu tak? Pasal apa? Industri, struktur ekonomi semua merudum sebab PKP ni. Itu hari tak sampai 100 pun PKP dah. Ini hari beratus-ratus tak PKP ni. Nampak tak? Sekarang ni kita tengok rakyat dah mula buat keputusan sendiri. Aku tengok di Selangor ada satu sekolah yang hadir ke sekolah tu 10 orang je pelajar, daripada berpuluh-puluh, beratus orang. Bukan arahan sekolah tu bagi tahu kata tak boleh datang sekolah ke apa, tak ada. Mak bapak tak nak hantar, risau. Kan? Jadi kita tengok balik kerajaan ni, dia terlalu banyak sangat main politik ni lah dia. Nyawa rakyat, keselamatan rakyat jadi nombor 2. Ada pula pergi buat pilihan raya di Sabah dalam keadaan Covid ni masih belum menang. Dia duk cakap kita belum menang. Tapi dia buat perhimpunan pilihan raya tu semua. Dah lah buat pilihan raya, tak terkawal pula tu. Sampai Perdana Menteri cakap apa? Saya terpaksa buat SOP saya sendiri. Nampak? Kalau tak boleh kawal, jangan buat. Nak buat, kena kawal. Sekarang jadi masalah. Yang jadi masalah, rakyat semua. Dengan orang kena buang kerjanya, dengan orang kena WSS-nya, dengan ekonomi jatuhnya. Ramai orang susah. Lepas tu, Covid tersepah. Semata-mata, diorang ni memperjuangkan kedudukan politik. Faham tak? Ada dia fikir pasal rakyat tak? Ni sekarang ni kalau aku letak jawatan, nanti bubar parlimen. Kalau bubar parlimen lah, nanti nak kena ada pilihan raya. Sekarang tak usah buat dululah. Ada dia fikir? Tak ada. Dia fikir kedudukan dia je. Faham tak? Inilah dia bezanya rakyat macam kita ni dengan orang politik. Nampak tak? Bila dia orang ni orang politik ni, dia kejar kedudukan dia, dia dapat kuasa, dia jadi kerajaan, dia main politik lebih daripada buat kerja untuk rakyat. Ni ada. Kan? Kita dengar dia nak buat balik PKP, B lah apa ni semua, kita pun tak seronok dengar. Pasal apa? Hari tu dah jatuh, Covid ni dah menurun sampai tinggal 4, 3, 5 je tinggal. Lepas PRK Sabah tu meningkat sampai beratus-ratus ni. Ada orang politik minta maaf kat rakyat Malaysia tak? Dia cakap lagi jangan salahkan orang politik. Ada lah dia cakap. Kan? Penjarakan sosial tak ada. Lepas tu apa pun tak ada. Lepas tu salahkan kemasukan warga asing. Semudah tu ke bagi alasan pada rakyat? Covid ni kalau kena kat budak kecil, mati. Kalau kena kat warga mas, mati. Kena kat orang-orang lingkungan range orang muda ni tak apalah. Antibody dia kuat. Pun ada juga yang out. Jadi ini akan mendatangkan rasa menyampah rakyat pada orang politik. Sebab jelas kita nampak ni. Daripada dulu pun kita nampak dah. Cuba korang fikir, ada tak anak orang politik, anak wakil rakyat, anak YB yang kerja kilang? Ada tak anak orang politik, anak wakil rakyat, anak menteri yang SPM tak lulus? Ada tak?
Tak ada. Tahu? Anak-anak orang kampung, anak-anak orang biasa ni lah. Duk SPM tak lulus lah, repeat paper lah. Anak menteri, anak orang politik mana ada? Dia orang tu semua lulus manjang. Tunjukkan aku satu anak menteri yang kerja 7-Eleven ada. Takkan satu menteri pun tak ada anak yang bodoh kot. Mesti ada yang bodoh. Takkan semua pandai kot. Betul tak? Kat sini pun kita boleh tengok. Tunjukkan aku seorang anak orang politik, anak wakil rakyat ke, anak menteri ke, yang meniaga burger tepi jalan ada? Tak ada. Faham? Sebab tu aku cakap, kuasa politik ni kadang-kadang kalau kita tengok sangat kejam terhadap rakyat tau. Kan? Aku pun tak seronok kat dengar ni. Ada sebaran-sebaran maklumat mengatakan kemungkinan akan diadakan PKP lah balik apa semua. Apa salah dan dosa Selangor ni? Sampai dia pula jadi mangsa nak kena hadap PKP apa semua, COVID apa semua bertambah ni. Padahal itu hari dah turun sampai 4, 3, 5 je. Kan? Bawah pada 10 dah itu hari. Kan? Hari ni dia jadi mangsa keadaan. Pergi lagi lah Sabah. Orang-orang politik yang tak ada kena-mengena dengan PRK Sabah naik kapal terbang berombongan pergi sana. Pergi lah lagi. Kan? Aduh, penat lah tengok dia orang ni. Kan? Aku bukan apa. Sebab masa PKP tu hari, aku masuk dalam. Kan? Sebab apa? Kena tuduh benda yang aku rasa tak logik pun tuduhan tu. Tapi tak apalah, dia nak tuduh, kita jawab je lah kat court. Tapi aku masuk dalam, aku tengok orang-orang yang kena tahan PKP ni. Tahu, budak-budak kena tangkap PKP, langgar PKP. Kan? Dan aku jumpa juga ada orang terang-terang langgar PKP, tak kena charge PKP. Ada, terang-terang. Tapi aku relax, aku tengok kan. Dan aku cakap kat dia orang, apa mau buat? Orang dah buat peraturan, lu orang tak nak dengar, tak nak ikut. Kena tangkap denda 1,000, jawablah, duduklah lock up. Tapi hari ni aku tengok orang-orang besar, orang atas langgar PKP, penjarakan sosial tak ada, tak ikut SOP. Satu orang menteri pun aku tak dengar kena saman ni. Satu orang politik pun aku tak dengar kena saman 1,000 tu. Nampak? Kita berhak untuk bersuara. Sebab apa? Perkara ini menjejaskan kita, mendatangkan kerisauan pada ibu bapa. Kan? Anak-anak nak pergi sekolah ni, nak pergi ke tak pergi? Nak pergi ke tak pergi? Kalau kita minta kerajaan bagi jaminan, anak pergi sekolah, kalau kena COVID, kerajaan akan bayar pampasan 1 juta. Kerajaan nak ke bagi pampasan? Kerajaan nak bagi jaminan tak? Tak nak. Dia main try-try je ni. Seolah-olah dia main try-try je. Pergilah, kita tengok ada kes tak? Kalau ada kes baru kita tutup. Kalau tak ada kes, biar je budak-budak pergi. Anak kita yang begitu, bukan anak dia. Faham tak? Jadi ini video ni aku sarankan kepada rakyat apa semua, ikut perkembangan semasa, tengok apa menteri cakap, tapi kena fikir sendiri, susun sendiri macam mana nak buat, tindakan apa yang patut. Jangan percaya bulat-bulat pada orang politik ni. Kan? Dia cakap dia dalam tempoh kuarantin, dia langgar kuarantin. Yang langgar tu menteri. Nampak? Kuarantin, self kuarantin 14 days, langgar. Yang langgar tu menteri tau. Terang-terang. Lepas tu boleh minta maaf. Minta maaf apa? Bayar denda lah. Rakyat bayar denda, kau pasal apa tak bayar denda? Tak ada orang berani nak saman kau. Tak ada orang berani ambil tindakan dengan kau pasal kau menteri. Inilah dia kuasa politik. Tahu? Double standard dengan rakyat. So, fikir-fikirkan. Siapa nak marah-marah lah. Aku pun mewakili suara-suara untuk rakyat ni. Bagi tahu supaya menteri-menteri orang politik ni jangan melampau-lampau sangat main politik. Tengok rakyat ni. Kan? PKP tu hari pun dah susah, nak tambah lagi ni. Tapi nak tak nak kena tambah lah. Kalau dah kes COVID meningkat, nak tak nak kena tambah. Sekarang dia tak berani nak PKP satu Malaysia ni. Kalau di PKP satu Malaysia ni, menteri pun makan bubur lah kang. Pasal apa? Ekonomi jatuh, siapa nak bayar gaji menteri? Faham? Tu je beza dia. So fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.